Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Okay, hari ini kita akan meneroka dan mempelajari unit 2, kejayaan keluarga. Jom. Selamat datang kepada murid-murid. Adakah anda semua bersedia untuk pembelajaran kita pada kali ini? Okey, pertama sekali, cikgu nak semua murid-murid kena sediakan buku teks bahasa Melayu jilid 1 yang berwarna oranye. Tengok ni, yang oranye ni. Okey. Okey, fokus kita pada hari ini. Pertama ialah mendengar dan bertutur. Yang kedua, kemahiran membaca. Ketiga, kemahiran menulis. Yang keempat, kemahiran bercerita. Okey, pertama sekali kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu mendengar dan bertutur. Okey, murid-murid semua boleh buka buku pada halaman 7. Okey, buku teks halaman 7. Okey. Tajuk kita ialah kejayaan kita bersama. Okey. Tuan Haji Abdul Karim Datuk Nabila seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Okey. Kita tengok. Okey, cikgu pelankan ni. Okey. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Okey, Datuk cakap apa? Ya, Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Nabila pula bertanya kepada Datuk. Bolehkah saya dan abang menolong Datuk? Datuk cakap apa? Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Nabila cakap apa? Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Lepas tu apa? Datuk cakap apa? Okey, Datuk cakap apa kat sini? Tengok kat sini, rujuk kat sini. Terima kasih Nasri dan Nabila kerana membantu. Okey, Nasri cakap apa? Sama-sama Datuk, kita satu keluarga, mestilah saling membantu. Okey, Datuk cakap apa pula? Betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran membaca. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 8. Okey. Okey, dah bersedia? Cikgu bacakan dulu. Nanti bila rajin, awak boleh baca sendiri. Okey. Kilang batik nenek. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, Nasri dan Nabila kemas kedai nenek. Okey, Nabila buat apa? Beri risalah yang dipegang ni kepada pelanggan. Okey. Okey, kain batik pula disusun dengan cantik.
untuk menarik perhatian, menarik hati pelanggan. Okey, tengok Nasri susun kain dekat sini. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Masih pada muka surat 8. Okey. Tengok gambar sini, ada gambar potongan harga baju apa semua. Okey, kita tengok, petikan teks ni ya. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik Nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Okey, tadi kita dah baca tentang kilang batik Nenek. Okey, bila baca yakin sentiasa. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran menulis. Okey. Kemahiran menulis. Murid-murid boleh buka muka surat 9. Okey. Okey, sebelum tu bila semua murid buka muka surat 9, kita tengok pada gambar, cikgu tak ada pula masukkan dalam ni. Okey, tengok dekat teks tu, usaha gigih datuk. Okey. Kat situ ada pingat piala datuk terima. Okey, hadiah-hadiah. Okey. Nabila Nasri cakap, anugerah yang datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Lepas tu Datuk cakap apa? Terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Okey. Sekarang baru kita pergi yang kotak tu. Okey, kotak yang pertama, menampalkan iklan. Kita tengok dekat gambar sini, siapa yang tampal iklan? Tengok siapa sini? Sini Nasri. Okey, budak perempuan ni siapa? Nabila. Okey. Lagi apa lagi awak boleh tengok kat sini? Dia tampal iklan dekat mana? Papan iklan. Okey, yang kedua. Tengok. Siapa yang ambil pesanan? Datuk. Datuk. Ini kalau orang datang beli, kita sebut apa? Pelanggan. Okey, Datuk mengambil pesanan pelanggan. Okey, seterusnya. Ini siapa? Ini siapa? Ibu. Okey, kita katakan ibu sebab nenek tadi ada kilang batik kan. Jadi ibulah. Okey, dia buat apa? Dia menyenaraikan. Okey, menyenaraikan barang-barang situ. Okey, dia bagi apa ayat ni? Mengira jumlah. Okey, mengira jumlah. Ini apa ni? Agak-agak apa ni? Kalau tengok gambar tu, kat sini tak ada termasuk. Dia tulis kat situ, ini beras. Yang hijau-hijau ni ialah beras. Okey. Siapa yang kira jumlah? Ibu mengira jumlah beras. Okey, menghantar beras. Okey, ini siapa? Pelanggan ke ayah Nabila? Kita tengok. Ayah Nabila rasanya tolong. Ada ayah Nabila. Ini siapa? Kalau kita ada kedai, kita ada pekerja. Kita panggil apa? Pekerja. Okey. Okey. Menghantar beras. Hantar beras guna apa? Ini apa? Basikal ke lori? Lori. Okey. Sekarang aktiviti kita kena tulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Kita kena bina ayat berpandukan gambar. Okey? Jangan tiba-tiba pula Fatimah dan Abu. Tak boleh. Kita sekarang berdasarkan keluarga Nabila, Nasri, Datuk, Nenek, Ibu. Tentang keluarga. Keluarga Nabila dan keluarga Nasri sahaja. Okey. Kalau dah buat tu, boleh tengok dekat sini. Betul tak ayat awak? Kalau lari sikit tak apa. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, jawapan dia apa? Nabila dan Nasri menampalkan iklan pada papan kenyataan.
Okey, yang kedua pula, gambar yang kedua. Datuk mengambil pesanan pelanggan. Okey, ketiga. Ibu mengira jumlah beras di dalam stor. Yang keempat, pekerja menghantar beras yang telah dipesan. Okey, setakat ni boleh atau tidak awak nak buat ayat tu? Kalau boleh, buat sendiri. Kalau tak boleh, rujuk. Rujuk yang cikgu bina ayat ni awak boleh ikut. Nak ubah sikit? Sikit je. Nak ubah ayat. Sikit je. Jangan buat susah-susah. Kita bina ayat yang mudah supaya tiada kesalahan binaan ayat awak bina tu. Dalam binaan ayat tu. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran yang terakhir iaitu bercerita. Siapa suka bercerita? Siapa suka bercerita, mesti dia suka tengok ni. Bahagian sini, mesti suka. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks muka surat 10. Okey, buka muka surat 10. Okey, buka muka surat 10. Okey, alah cikgu terlupa pula, tertinggal tajuknya. Tajuk dia Mari Bersepakat. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey. Ini watak ni nama dia ada Amin dan Arif. Amin dan Arif. Amin Arif adik-beradik. Ada ayah, ada peniaga. Okey, pelanggan dia nama siapa? Encik Husin. Okey, kita tengok sini Amin dan pelanggan dia, okey? Okey, kebun lobak. Yang pertama dia bagi kebun lobak, yang kedua membekalkan lobak, titik peluh. Okey, seterusnya gambar yang kedua sangat rajin, mandi peluh, bersungguh-sungguh. Okey, kita tengok kat sini. Kat gambar ni. Okey, sangat rajin. Siapa yang rajin? Kita tengok wataknya siapa? Amin dan Arif. Boleh ke kita buat kucing comel sangat rajin? Tak boleh. Okey, mandi peluh. Kenapa mandi peluh? Sebab dia bekerja bersungguh-sungguh. Okey, kita tengok gambar yang ketiga. Tayar kereta sorong. Okey, tayar kereta sorong. Cari jalan, keluarkan tayar. Kenapa ni? Kereta sorong tenggelam dalam tanah. Okey, gambar yang keempat, letak papan di dalam lubang. Okey, bulat hati, tekad menarik kereta sorong. Okey, kita tengok simpulan bahasa dalam ni, petikan ni. Dalam gambar ni, dengan ayat-ayat yang dia bagi, dia ada simpulan bahasa. Ada 4. Okey, titik peluh, mandi peluh, bulat hati, cari jalan. Okey, kita tengok yang pertama, mandi peluh. Mandi peluh. Mandi peluh itu apa? Okey, pernah mandi tak? Semua pernah mandi kan? Bila kita mandi, kita mandi, badan kita basah. Okey, ini badan kita dibasahi, bukan basah air. Badan kita dibasahi dengan peluh. Itu namanya mandi peluh. Kita bekerja bersungguh-sungguh. Okey, kemudian simpulan bahasa bulat hati. Bulat hati. Maksudnya kita buat kerja tu bersungguh-sungguh. Bulat hati. Bekerja bersungguh-sungguh bersama-sama. Bulat hati. Seterusnya titik peluh. Titik peluh maksudnya kita buat sini, saya menyiapkan kerja sekolah bahasa Melayu dengan titik peluh saya sendiri. Okey, contoh awak. Contohlah. Okey, selain tu kita bina rumah, cari duit. Okey, ibu menjual ibu membesarkan kami dengan titik peluhnya. Okey, titik peluh ni dia bekerja bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya cari jalan. Okey, cari jalan. Contoh, kalau kita sesat.
Kalau kita sesat dalam hutan, kita nak keluar macam mana? Itu kita boleh kaitkan dengan cari jalan. Ataupun kita ada dalam masalah, kita mencari jalan untuk keluar daripada masalah tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada petikan teks yang diberi pada muka surat 10 bawah tu. Okey. Murid bercerita menggunakan simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa. Okey. Okey. Dia bagi petikan ni, tapi cerita tu tak habis. Jadi awak boleh bina cerita sendiri ataupun berpandukan cerita yang dibina oleh cikgu. Okey. Okey, ini yang petikan teks tu beri. Okey. Okay, kita pergi kepada ini ialah contoh jalan cerita yang penuh. Okey. Kalau awak tak ada idea apa semua, awak boleh ikut yang cikgu punya. Okey. Tugasan awak ialah awak kena rakam video, kemudian berpandukan contoh jalan cerita yang cikgu bagi ni, awak rakam video. Awak bercerita. Okey. Awak boleh buat mimik muka, gaya-gaya tangan, pergerakan. Okey. Contoh jalan cerita ya. Okey, cikgu tunjukkan contoh dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya siapa nama? Bagi tahu nama. Saya Muhammad Aziz daripada kelas 3 maju akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Mari Bersepakat. Amin dan Arif, betul tak? Amin dan Arif adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Okey. Subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Terima kasih Encik Husin. Balas Amin dan Arif. Amin dan Arif sangat rajin. Setiap hari mereka bermandi peluh dan bersungguh-sungguh mengusahakan kebun lobak. Pada suatu hari, tayar kereta sorong termasuk ke dalam lubang. Amin dan Arif mencari jalan untuk mengeluarkan tayar kereta sorong. Amin meletakkan papan di dalam lubang. Mereka bulat hati dan bertekad untuk menarik kereta sorong. Akhirnya, tayar kereta sorong berjaya dikeluarkan. Amin dan Arif berasa sangat gembira. Okey, sekian saja cerita saya pada kali ini. Jumpa lagi. Itu contoh awak boleh buat, awak boleh ikut. Okey. Okey, rumusan keseluruhan daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah kita dapat mendengar dan bertutur. Awak boleh dengar apa yang cikgu cakap dan awak boleh ikut. Awak boleh bercakap, bertutur semula. Contohnya pada muka surat 7, awak boleh, kalau awak tak nak buat seorang-seorang, boleh cuba dengan adik-beradik atau mak. Okey, kedua, pada muka surat 8, awak boleh membaca. Kalau tak boleh baca lancar, awak boleh baca eja satu-satu. Puan. Cikgu tak ada nak kerja apa. Okey, Puan Hajah Aminah. Janji awak membaca. Okey. Seterusnya pada muka surat 9, menulis. Okey. Dalam buku tulis garis 1, cikgu nak awak salin. Okey. Tulis 4 ayat sahaja berpandukan penjelasan cikgu pada awal tadi. Okey, 4 ayat saja yang menggunakan frasa, menampalkan iklan, mengambil pesanan, mengira jumlah serta menghantar beras. Ada 4. Okey, seterusnya kemahiran keempat iaitu bercerita. Okey,
pada kemahiran ni, cikgu nak tugasan awak ialah awak rakam video awak bercerita. Okey, tengok balik contoh cerita yang cikgu paparkan tadi. Okey. Kalau awak kreatif nak pakai macam Amin ke, bercucuk tanam ke pun boleh. Okey. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Okey. Jumpa lagi kelas.